warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi, Sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey. So ini adalah bahagian yang kedua mengenai bab Kesultanan Melayu Melaka, dan pada video yang sebelum ini, bahagian yang pertama kita berbincangkan tentang faktor pemilihan lokasi Kerajaan Melaka. Sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, saya terangkan sedikit kesinambungan daripada bahagian yang pertama. So bahagian yang pertama saya dah terangkan sebelum ini mengenai bagaimana faktor pemilihan Kerajaan Melaka. Kita tahu sebelum ini, daripada video sebelumnya kita tahu pengasas Kerajaan Melaka adalah Parameswara. Dan kita nak lihat kenapa Parameswara ini dia memilih kawasan kita panggil kawasan Melaka. Kawasan di Melaka ini sebagai kerajaan. Apa yang specialnya di kawasan Melaka ini? Kenapa dia tak pilih dekat negeri-negeri lain? Sekarang kita akan tengok. Okey, dan pada video sebelum ini saya dah terangkan bahagian yang pertama ataupun dua faktor. Yang pertama, iaitu faktor yang pertama, kenapa Parameswara memilih Melaka sebagai kawasan untuk diwujudkan kerajaan adalah disebabkan kedudukan yang strategik di mana ianya terletak di antara laluan perdagang timur dan juga barat. Okey, bagaimana Melaka ni dijadikan sebagai apa? Sebagai R&R kepada pedagang-pedagang. Nak tahu apa itu R&R? Tengok video saya yang sebelum ini. Okey, dijadikan sebagai R&R. Okey, masuk kawasan persinggahan. Itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, saya terangkan bagaimana bentuk muka bumi Melaka yang bagus, yang cantik. Okey, kawasan Melaka ini berbukit bukau. Begini. Berbukit bukau. Dan apa yang specialnya, kerajaan-kerajaan ataupun negara-negara yang ada kawasan yang berbukit bukau ini banyak kelebihan-kelebihannya. Saya dah terangkan pada video yang sebelum ini. Sebab yang pertama adalah ianya menjadi panduan kepada pedagang ataupun landmark kepada kapal-kapal pedagang yang datang dari jauh. Okey, bayangkan kalau dalam kerajaan Melaka ada satu bukit yang ataupun gunung yang paling tinggi. Contoh gunung yang tinggi. Contoh macam Gunung Ledang. Okey, so bila Gunung Ledang ni tinggi, kapal yang di laut yang jauh tu mereka dah nampak dari jauh dah. Oh, itu adalah Gunung Ledang. So maksudnya kita dah hampir sampai di kerajaan Melaka. Nampak tak? Okey, jadi ianya menjadi panduan kepada pedagang. Okey, so yang kedua, okey, yang kedua, okey, kenapa pentingnya perlukan kawasan yang berbukit bukau ini adalah disebabkan ianya menjadi benteng pertahanan kepada kerajaan. Okey, sebab apa benteng pertahanan? Bila ada kawasan bukit bukau, kawasan-kawasan pertahanan ataupun kawasan-kawasan pentadbiran kerajaan boleh dibina di kawasan-kawasan bawah bukit. So maksudnya kita boleh bersembunyi daripada musuh. Bayangkan kalau contoh kita ada bukit, pasal sini musuh. Okey, kita duduk di tengah-tengah bukit tu. Di dalam, orang kata di tepi-tepi di lereng bukit. So musuh susah nak nampak. Okey, musuh susah untuk melihat kita. Itu kelebihannya. Okey, kelebihan kalau kita ada kawasan yang berbukit bukau. Okey, so itu adalah apa yang korang dah belajar pada video yang sebelum ini. So kita tengok slide yang seterusnya. Okey, kalau tengok kat situ, ini adalah faktor pemilihan lokasi Kerajaan Melaka yang ketiga. Okey, yang ketiga, kenapa Melaka ini dipilih? Disebabkan ianya dijadikan sebagai benteng pertahanan. Sebagai benteng pertahanan. Kenapa benteng pertahanan? Kamu tengok kat sini, Melaka ni special tau. Kenapa special? Sebabkan Melaka ini di kawasan pesisir-pesisir pantainya diliputi dengan pokok bakau dan api-api. Apa ini pokok bakau dan api-api? Kalau tengok dalam gambar tu, ini adalah gambar pokok bakau dan pokok api-api. Okey, dan ianya menjadi fungsi sebagai benteng pertahanan dan menjadi pelindung semula jadi yang sukar ditembusi musuh.
Maksudnya dekat sekitar Melaka tu, dekat kawasan pesisir pantai tu banyak pokok-pokok yang macam ni. So maksudnya musuh kalau dia tahu, oh Melaka ni hebat ni, kita kena serang Melaka ni. So dia tak boleh nak serang sebab apa? Kalau selalunya musuh kalau nak menyerang, mereka akan serang daripada belakang. Dia gunakan lorong-lorong tikus. Takkan dia nak serang daripada depan. Dia serang daripada belakang. Bila kerajaan Melaka tak tahu, dia akan serang daripada belakang. Tetapi ianya susah kepada musuh-musuh untuk serang daripada belakang disebabkan kawasan Melaka ini adanya benteng semula jadi yang dibuat, yang wujud dia secara semula jadi akibatkan pokok-pokok bakau ini. So maksudnya para mesuara dan kerajaan-kerajaan mereka dan para mesuara dan pengikut-pengikut mereka tidak perlu lagi, tidak perlu lagi untuk membina benteng, membina tembok yang tebal-tebal sebab dah ada benteng semula jadi dekat sini. So ianya menjadi satu benda yang special dekat Melaka. Kenapa Melaka dipilih menjadi sebuah kerajaan? Dan yang keempat, kalau kamu tengok dekat situ, ini yang paling penting, Melaka menjadi sebuah kawasan yang strategik, yang sesuai untuk dijadikan kerajaan disebabkan Melaka terlindung daripada angin monsun. Apa ini angin monsun? Angin monsun adalah keadaan angin di lautan. Kalau kamu belajar dalam bidang pelayaran, angin yang ada kat lautan ni berbeza dengan angin yang ada dekat kita sekarang ni. Kan bukan angin yang sepoi-sepoi bahasa tu. Angin kat laut ni kadang-kadang ianya bergerak, orang kata bergerak dengan laju. Bergerak dengan pantas, lepas tu kuat. Dan itu yang menyebabkan laut bergelora, jadi ribut, jadi taufan dekat sekitar laut. Dan bila berlaku peristiwa angin monsun ini, ianya membawa masalah kepada kapal-kapal yang ada dekat laut. Ianya membawa masalah sebab kau bayangkan tengah ada kapal kat tengah-tengah laut. Lepas tu tiba-tiba ada angin lah, ada ribut lah, gelombang sini, ombak melambung-lambung. Sudah semestinya ianya akan membawa masalah kepada kapal dan juga orang kata anak-anak kapal. Mungkin kapal tu boleh tenggelam ke, layar koyak ke. Jadi pedagang-pedagang ini perlu mencari satu kawasan yang sesuai untuk mereka berlindung. Dan antara tempat yang paling special, yang paling sesuai untuk berlindung adalah di Selat Melaka ataupun Kerajaan Melaka sendiri. Sebab apa? Sebabkan Selat Melaka, kalau tengok dalam slide saya tu, Selat Melaka terlindung daripada tiupan angin monsun timur laut dan juga barat daya. Jadi ianya membolehkan kapal-kapal dagang ini berlabuh di Melaka dengan selamat. Dan kalau tengok dalam gambar tu, ini adalah bagaimana ditunjukkan pergerakan angin monsun tersebut. Daripada timur laut adanya arrow yang warna merah, daripada kanan ke bawah tu. Itu adalah angin monsun timur laut. Sebelum dia mengenai Selat Melaka, dia telah mengenai kawasan pantai timur Semenanjung Tanah Melayu dahulu. So maksudnya dah selamat dah kat situ daripada angin timur laut. Kita tengok pula angin yang kedua daripada kiri ke atas, iaitu kita gelar sebagai angin monsun barat daya. Dan angin monsun barat daya ni pula sebelum dia mengenai Selat Melaka, dia dah mengenai kawasan Sumatera Barat di Indonesia. So maksudnya Selat Melaka ni letak di tengah-tengah antara Sumatera Barat dan pantai timur Tanah Melayu. Jadi ianya membawa, orang kata, memberi kelebihan kepada kerajaan-kerajaan yang terletak di antara Selat Melaka. Dan antara kerajaannya adalah Kerajaan Melaka. So ianya menjadi satu kelebihan kepada Kerajaan Melaka. Sebab apa? Sebab bila berlakunya peristiwa angin monsun ini, kapal-kapal yang ada dekat lautan ni semua, mereka akan cari tempat berteduh. Sebab mereka takut kapal mereka rosak disebabkan angin monsun. Jadi mereka pergilah berlindung dekat kawasan-kawasan yang terlindung daripada angin monsun. Akhirnya ramailah datang berkumpul di Selat Melaka. So kawasan Selat Melaka ni orang kata sesak dengan kapal-kapal. Disitulah mereka boleh berlabuh dan menjadikan Melaka sebagai pusat persinggahan. Pusat persinggahan untuk mereka berlindung daripada angin
monsun. Dan pada masa mereka berlindung ni lah mereka boleh buat aktiviti perdagangan, mereka boleh membaiki kapal. Contoh kapal mana yang rosak ke, nak jahit layar ke, nak tambah anak kapal ke, nak orang kata menambah bekalan makanan ke sebelum mereka berlayar ke negara lain pula. So Melaka ni macam saya cakap tadi, Melaka menjadi sebagai RNR. Okey, dia jadi RNR kepada pedagang-pedagang untuk mereka berlabuh, berehat dan bersinggah. Okey, so nanti bila angin monsun dah tak ada nanti, yes, mereka boleh keluar balik dan pergilah berlayar ke tempat-tempat yang mereka mahu. Okey, so itu adalah 4 faktor penting yang dilihat. Okey, yang dilihat oleh para meswara, yang para meswara lihat menjadi kelebihan kepada Melaka. Kenapa para meswara menjadikan Melaka sebagai orang kata kerajaan beliau? Yang pertama disebabkan oleh laluan perdagangan, yang kedua disebabkan oleh bentuk muka bumi, yang ketiga disebabkan oleh benteng pertahanan semula jadi, dan yang keempat disebabkan Melaka itu sendiri terlindung daripada angin monsun. Okey. So, itu adalah sebab dia. Okey. So, secara kesimpulannya kita tahu bahawa para meswara ini merupakan seorang pemimpin ataupun raja yang sangat bijak. Kenapa saya di akhir video ini, kita nak habis dah di akhir video saya ni saya menceritakan tentang kebijakan para meswara. Okey, disebabkan selepas video ini di bahagian yang akan datang saya akan bincangkan tentang bagaimana Melaka boleh menjadi sebuah kerajaan yang hebat. Ini kita dah tahu dah kehebatannya sedikit. Bagaimana para meswara sebelum dia wujudkan kerajaan, dia dah nampak benda ni lebih awal. Nampak tak bagaimana dia menyusun strategi-strategi untuk dia memilih kawasan, orang kata kawasan kerajaan tersebut. Lepas ni kita akan tengok lebih banyak lagi bagaimana pengganti-pengganti para meswara ini membangunkan kerajaan Melayu Melaka sehingga menjadi sebuah kerajaan yang hebat. Kita akan tengok apa ciri-ciri pemimpin ataupun apakah ciri-ciri kegemilangan kerajaan Melaka. Dari segi apakah yang menyebabkan Melaka itu hebat? Dari segi kepimpinan ke? Dari segi pentadbiran ke? Dari segi kekayaan ke? Lepas ini kita akan tengok dalam video yang seterusnya. Okey. So, jangan lupa untuk orang kata untuk selalu bersama saya di video-video yang akan datang dengan topik-topik yang lebih menarik lagi untuk kita bincangkan. Okey, dalam subjek sejarah, dan jangan lupa saya sehistrozi dalam e-tuition subjek sejarah. Okey, itu saja. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe dan follow website kita orang, sebab kat situ akan banyak update-update terkini mengenai pelbagai jenis video yang korang mahukan. Dan kalau korang ada request untuk video-video lain, just bagi tahu, kita akan produce video itu khas untuk korang semua. Okey, itu saja. Jangan lupa saya sehistrozi. Bye.